Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera pada anda semua yang menonton video saya ini. Bersama saya Hakim Sainasi dalam satu video yang baru. Okey, saya hari ini ingin mengungsikan satu gambar ni mengenai isu yang paling yang dikontroversi ni mengenai sebuah jalan di Kuala Lumpur, iaitu nama asalnya adalah satu jalan tu yang dikenali sebagai Jalan Raja Laut 1. Kemudian ditukar pada Jalan Palestin pada semalam, iaitu 27 bulan 9 tahun 2020. Mukadimah pada hari ini saya akan ceritakan pada semua pada A hingga Z. Okey, saya minta maaf saya terpaksa duduk kat luar sebab dalam tu bising sangat, tapi saya akan terangkan pada semua mengenai kronologi apa yang berlaku di semalam. Okey, pada 26 bulan 9 tahun 2020, saya ada terbaca satu sumber daripada siakatkelly.my dan Aqsa Syari, di mana satu jalan jabatan asalnya dinamakan sebagai Jalan Raja Laut 1. Kemudian pada 26 hingga 26 September tahun 2020, nama jalan itu telah diberikan nama sebagai Jalan Palestin yang dinamakan oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur, iaitu Datuk Nur Hisham Ahmad Dahlan, dan disempurnakan juga oleh Wakil Duta Palestin ke Malaysia, iaitu Walid Abu Ali pada hari itu. Waktu tu memang banyak kontroversi yang mereka katakan mengenai jalan itu. Memang saya memang ada kalanya ada berpendapat saya sendiri mengenai jalan itu, dan saya harap benda ni takkan keliru pada akan datang. Namun jalan itu dua dapat ditentang hebat oleh Menteri Wilayah Persekutuan saya Tan Sri Anwar Musa, di mana jalan itu juga tidak sepatutnya ditutup kepada Jalan Palestin, kerana jalan itu melibatkan nama-nama yang bersejarah. Contohnya Raja Laut 1. Memang bukan saya tak setuju. Saya bersetuju nama tu dikekalkan ataupun diberikan nama baru, kerana jalan itu memberi sejarah ke apa ke untuk tatapan umum pada masyarakat datang. Tetapi bila kita tahu, ada kalanya kita rasa kekok dengan jalan baru, tapi ada kalanya pengurusan ini juga memang agak perkongsian ini juga dapat ditonton oleh masyarakat Malaysia, khususnya masyarakat Melayu, Cina, India yang tidak tahu, yang pelbagai kaum yang menentang jalan baru tu. Tapi saya minta maaf, saya cakap terus terang pada anda semua saya minta maaf pada anda semua yang berada di rumah ke apa ke. Saya minta maaf. Saya setuju jalan tu ditukar pada Palestin, kerana nama Palestin ni telah disebut oleh warga Malaysia ini. Tetapi untuk pengetahuan anda semua, saya tahu penjelasan terhadap ayat Palestin oleh kediaman Zionis ini tidak boleh dimaafkan, kerana kita sebagai rakyat Malaysia tidak seharusnya menentang cadangan itu. Kerana saya sendiri pun bersetuju dinamakan baru. Kalau nama ahli-ahli penjajah tu macam OBT tu patut ditukarkan, kerana saya sendiri pun untuk pengetahuan anda, saya bercakap terus terang saya cakap terus terang, nama-nama macam nama-nama yang orang penjajah macam Seharini Gerni ke Jalan Clifford ke apa ke, patut ditukar nama baru. Sebab nama-nama ahli penjajah tu tak patutnya diletak kat kawasan Kuala Lumpur dan mana-mana negeri dalam Malaysia, sebab mereka tu bukan orang yang nyumbang pada negara kita. Dia macam dia ambil hasil kita, bumi kita di Semenanjung, lepas tu diserahkan pada British untuk kepentingan mereka sini. Tapi saya cakap terus terang, nama-nama ahli penjajah di British ke Belanda ke Jepun patut kita tukar bermula sekarang. Sebab saya sebagai rakyat Malaysia yang berada di Johor maupun di Sabah Sarawak khususnya, perlu nama-nama orang asal kita diletakkan, bukan nama ahli penjajah macam Seharini Gerni ke Joe Clapper ke apa ke sekalipun. Sebab nama jalan tu tak ada makna sekalipun. Tapi benda saya cakap terus terang, bila kita nak buat jalan, pastikan nama jalan tu diberikan oleh orang yang menjaga maruah tanah air kita, macam Datuk Bahaman, Mak Kilau, Datuk Maharaja Lela, Datuk Abdul Rahman Anda, Datuk Saleh Perang ke apa sekalipun. Kita sebagai rakyat Malaysia harus sedar bahawa nama penjajah bukan yang menjaga kepentingan rakyat khususnya Persekutuan Tanah Melayu, tetapi mereka sebagai ni mereka membolot hasil-hasil tanah Melayu untuk kepentingan mereka sendiri. Tapi saya cakap terus terang, saya bersetuju jalan Raja Laut mungkin dikekalkan, tapi saya boleh buat macam ni, buat umpamaan Jalan Raja Laut Palestin. Itu
cadangan saya lah, untuk kita tak nak kirikan, kita tak nak ada bergaduh-gaduh. Saya cakap untuk anda semua yang berada di rumah, tak kira di mana saja anda berada, tak kira di Semenanjung ataupun Sabah Sarawak ataupun Labuan sekalipun, saya berdoa pada yang mengecam tu insaf lah. Sebab saya bersetuju kalau kita tambahkan nama belakang tu kepada jalan laut, Raja Laut Palestin, is okey lagi. Sebab saya bersetuju, sebab nama Palestin akan dikekalkan sampai bila-bila. Sebab Palestin adalah tempat kita singgah, iaitu Baitul Maqdis, yakni Masjidil Aqsa tu adalah kiblat pertama umat Islam, dan kita tak boleh menafikan tu. Barang siapa yang mengatakan hak milik Israel itu kesilapan besar bagi orang-orang macam tu. Dan saya cakap terus terang, saya cakap terus terang pada anda semua, saya cakap pada anda semua, tolong jangan menimbulkan spekulasi yang mengacau kedaulatan negara. Kita sebagai rakyat Malaysia harus menerima pandangan mereka yang cintakan tanah air, cintakan tanah ayat Palestin. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita tanya pada kita sendiri. Kita tanya diri kita sendiri. Okey. Kita tanya kita di sini, apa semangat kita pada Palestin? Berapa ratus kita Palestin? Tanyalah diri kita sendiri. Kalau nak kecam tu, fikir dua kali. Sebab saya sebagai rakyat Malaysia yang mempertahankan Al-Aqsa daripada kekejaman Zionis tu, saya nak tanya pada mereka yang tak pernah menyumbang ke, tak pernah memberikan sumbangan pada Palestin tu. Saya nak tanya pada mereka, apa sumbangan anda pada Palestin? Apa sumbangan anda pada Masjid Al-Aqsa? Jangan anda nak mengecam-ngecam. Bertanyalah orang yang pakar, bertanyalah pada orang-orang yang banyak pengalaman terhadap penyelesaian Palestin. Saya sendiri pun bercakap untuk anda semua, untuk membela orang-orang Palestin yang ditindak oleh Palestin. Takkan kita asyik nak tutup mata saja sebelah mana je. Kita sebagai rakyat Malaysia tidak haruslah mengecam nama jalan tu. Sebab saya setuju jalan tu didekatkan pada jalan laut satu ataupun jalan Palestin. Sebab jalan Palestin tu bukan tak ada makna. Bila satu benda, nama jalan Palestin, heboh satu Malaysia, heboh satu dunia. Kita sebagai rakyat Malaysia kena harus sedar, masa kita takkan lama, kita akan kenangkan jalan itu sebagai jalan yang terbaik dalam dunia ni. Tapi saya cakap pada anda semua yang berada di rumah ke, di mana saja anda berada, tak kira di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam ni, saya terkenangkan satu jalan sebatan di Mesir, bukan Mersey, yang tempat Masjid Al-Azhar tu, ada nama jalan pemimpin Presiden Indonesia Soekarno, namanya Jalan Ahmad Soekarno. Tuan-tuan search Google dekat, tuan-tuan search nama Google tu dekat nama tu, dekat Mesir. Memang saya nampak jalan tu memang ada sampai sekarang ni. Tak pernah pun diorang kecoh, sebab mereka mengenjang jasa Soekarno tu terhadap Al-Azhar. Pasal Gamal Abdul Nasir dulu, Gamal Abdul Nasir pernah nak menuntut Masjid Al-Azhar, tetapi Soekarno dahulu memang pernah ada macam untuk tidak sekali-kali untuk menuntut tu. Sedang saya berbangga dengan bapa Soekarno sebagai Presiden Indonesia satu kali dahulu, kerana menyelamatkan Al-Azhar daripada ditutup oleh pemimpin sekular, iaitu Gamal Abdul Nasir. Saya minta maaf, saya bukan bercakap untuk kepentingan saya sendiri. Saya cakap untuk anda semua yang berada di rumah dan di mana saja anda berada, tak kira di Malaysia, Singapura, Indonesia dan Brunei Darussalam. Tolonglah, kalau nak mengecam tu, fikir dua kali. Bukan kita nak mencari kesalahan orang. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita harus bersyukur kerana kita diberikan makan, diberikan pekerjaan baik. Tapi di Palestin, mereka kadang sekatan pun banyak, makan tak tentu hala, mereka tidak ada sekalipun. Tapi kita minta maaf lah, saya cakap terus terang. Siapa-siapa yang tak suka, siapa-siapa yang membenci apa yang saya cakap itu, minta maaf lah. Saya bercakap untuk orang Palestin, bukan saya cakap untuk puak-puak Zionis ni. Saya cakap untuk anda semua yang berada di rumah, tak kira di mana saja anda berada. Dan saya sendiri pun untuk pengetahuan anda semua, saya sayangkan anak Palestin yang tak ada makanan, tak ada semua makanan. Mereka harapkan bantuan. Saya minta maaf lah, kalau siapa yang membenci ke Palestin tu, tolong jangan jadi manusia lah, jadi haiwan lah jadilah. Sebab haiwan sayangkan orang-orang Palestin berbanding dengan kita ni. Nampak
nampak jiwa kita macam Islam tapi perangai kita macam Yahudi. Itu yang kita tak boleh nak cakap apa sekalipun. Tapi saya cakap terus terang pandangnya semua. Saya cakap nilai ta'ala, saya tak berhak mana-mana sekalipun. Tapi cuma saya nasihatkan pada semua yang tak suka nama baru tu, tolong fikir baik-baik. Apa yang kita buat tu bukanlah bercakap untuk saya sendiri. Apa yang saya cakap tu adalah untuk membela maruah Palestin yang ditindak oleh puak-puak Zionis. Takkan Melayu yang berpemikiran Zionis tergemak macam tu. Betul tak saya cakap? Saya bercakap untuk orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul dan Uli Amri serta yang rakyat-rakyat Palestin ditindas. Saya menyayangi mereka lebih saya menyayangkan diri kita sendiri. Kalau barang siapa tak ambil peduli, saya cakap, barang siapa tak ambil peduli pasal saudara kita di Islam, kita di Palestin, jangan mengaku orang Islam. Kerana kita sesungguhnya saya cakap terus terang. Saya cakap terus terang pada anda semua. Saya sayangkan Masjidil Aqsa tu. Sebab kenapa? Sebab kiblat pertama umat Islam sebelum dipindahkan ke Masjidil Haram pada satu ketika dahulu. Saya minta maaf kalau ada siapa yang terasa apa yang saya cakap, minta maaf. Saya cakap terus terang untuk umat Islam di Palestin, umat Islam di Bosnia, umat Islam di Myanmar dan mana sekalipun yang ditindas oleh puak-puak yang zalim tu. Dan mana sekalipun saya minta maaf lah. Saya cakap terus terang untuk demi umat Islam di mana saja. Dan InsyaAllah saya tak ada apa-apa nak ucapkan apa sekalipun. Cuma saya berdoa pada rakyat Palestin dan Duta Palestin ke Malaysia, kalau tak silap saya namanya Walid Abu Ali. Saya berdoa pada rakyat Palestin semoga dibebaskan dari cengkaman Zionis. Saya merasakan Palestin mesti dibebaskan dari cengkaman Zionis. Sebab maruah Al-Aqsa dan Palestin mesti dipertahankan pada bila masa sampailah di hari kiamat itu sekalipun. Itu insyaAllah saya akan jumpa lagi akan video-video baru. Jangan lupa like dan subscribe YouTube saya Hakim Syed Nasir untuk banyak lagi konten-konten yang menarik. Saya minta maaf, saya cakap terus terang, demi Palestin saya buat apa saja untuk Al-Aqsa dan umat Islam di Palestin. Saya cakap ini untuk membela maruah orang Islam. Kalau kamu nak ngecang, nak benci apa sekalipun, bencilah apa saya cakap. Saya cakap untuk maruah saya dan maruah umat Islam di Palestin dan seluruhnya di seluruh dunia, termasuk yang Bosnia, Myanmar sekalipun. Mereka adalah saudara kita. Kalau tak ada dia, siapalah kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada proses yang baik. Surah Al-Baqarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan jumpa lagi dalam video-video menjadi. Bye bye.